Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Seram Santai, dan kali ini Syafa akan kongsikan kepada anda tentang beberapa kisah orang bunian. Dan untuk kisah yang pertama ini, Syafa akan kongsikan kepada anda tentang pengalaman seorang remaja yang bernama Mia yang dijaga ataupun mempunyai penjaga orang bunian. Pada usia Mia ni 12 tahun, dia sering didatangi oleh jemaah nenek tua yang berbaju kebaya. Walaupun nenek tua, nenek ni sangat cantik menurut Mia. Jadi mula-mula permulaannya, kehadiran nenek ni yang tak kira siang malam. Maksudnya nenek ni dia akan menjelma tak kira masa. Sama ada siang atau malam. Mula-mula Mia macam terganggu jugalah dengan kehadiran nenek ni. Tapi lama kelamaan, dia macam dah boleh terima lah kehadiran nenek ni. Dan nak dijadikan kisah, satu malam nenek ni telah membawa Mia masuk ke satu tempat yang sangat cantik, iaitu taman. Taman yang mempunyai bunga-bungaan yang berwarna-warni dan dikelilingi oleh air terjun yang sangat cantik. Kemudian menurut Mia, di dalam taman yang sangat cantik tu adanya sebuah istana yang diperbuat daripada emas. Jadi nenek ni pun bawalah Mia masuk ke dalam istana emas tadi tu. Bila masuk ke dalam istana tu, semua peralatan ataupun perabot di dalam istana tu diperbuat daripada emas. Kemudian, Mia dibawa pula masuk ke satu bilik yang mana dalam bilik tu penuh dengan orang, dan Mia memberitahu dia seolah-olah bilik istiadat. Di dalam celah ramai orang tu, keluarnya seorang perempuan yang sangat cantik menghampiri Mia dan memberitahu bahawa Mia ni adalah puteri bongsu. Kemudian perempuan cantik tu pun pergi macam tu. Semua orang yang dekat dalam bilik istiadat tu menunduk hormat kepada Mia. Kemudian nenek tu ni membawa pula Mia ni berjumpa dengan 6 orang perempuan yang sangat cantik di sebuah bilik, dan salah seorang daripada mereka datang dekat Mia beritahu sering-seringlah datang menjenguk mereka di situ. Mia ni dia kalau dibawa masuk ke alam bunian masa di tengah tidur, dan dia akan dihantar pulang sebelum waktu Zuhur. Jadi ini yang menyebabkan Mia ni dia sering tak hadir ke sekolah. Mia memberitahu duit belanja pun nenek tu bagi dekat dia. Kalau dia nak beli buku ke apa, nenek tu akan bagi wang lebih kepada Mia ni. Dan Mia ni memberitahu bahawa dekat alam sana kereta lebih canggih daripada, ataupun kereta tu lebih cantik lah daripada kereta dekat alam manusia. Itu yang Mia beritahu. Itu kisah Mia. Macam rakan Syafa, dia ada juga macam kisah, dia lebih kurang macam kisah Mia ni juga. Tapi kalau Mia ni dia usia dia 12 tahun, kawan Syafa ni pula usia dia ketika itu dia menuntut di universiti. Kawan Syafa ni siap dihadiahkan singgah sana lagi oleh orang bunian ni. Kemudian kawan Syafa ni dia macam mungkin dia lebih, orang cakap dia lebih matang. Dia menolak. Dia cakap dia tak nak singgah sana yang diberikan tu sebab dia adalah manusia, dia tak nak ada hubungan dengan benda-benda gaib ni. Dia ada jugalah pergi berubat untuk memutuskan pertalian, ataupun macam pertalian bukan hubungan lah, tapi bunian ni suka dekat dia. Jadi dia pergilah jumpa ustaz lah untuk pergi berubat untuk memutuskan lah benda tu, memutuskan gangguan yang sedang dialami lah. Ada juga satu kisah yang terjadi di sebuah kampung di negeri Perak. Beberapa penduduk kampung ni dibantu oleh orang bunian. Jadi ada seorang makcik ni dekat kampung tu, penduduk kampung tu dikenali sebagai Makcik Arifah. Makcik Arifah ni dia mencari rezeki dengan menoreh getah. Jadi setiap pagi Makcik Arifah ni dia akan naik basikal untuk pergi menoreh getah. Nak dijadikan kisah, satu hari masa dia nak pergi menoreh tu, dia tengah kayuh basikal, tiba-tiba basikal dia ni seolah-olah ditolak ke tepi. Jadi Makcik Arifah ni pun jatuh. Lepas Makcik Arifah ni jatuh, entah datang dekat mana masa tu, padahal masa tu Makcik Arifah seorang-seorang je, tak ada sesiapa pun sebab jalan tu bukanlah jalan utama. Datangnya seorang pemuda yang memakai baju lengan panjang, bertali leher, dia kepit fal dekat pegang fal.
tolong Makcik Arifah ni. Kemudian masa dia tolong Makcik Arifah ni bangun, dia bagi tahu kat Makcik Arifah ni, nasib dia tolak Makcik Arifah ni ke tepi. Kalau dia tak tolak Makcik Arifah ni ke tepi, mungkin Makcik Arifah ni akan dilanggar oleh sebuah lori. Terpinga-pinga Makcik Arifah ni, dari mana pula datangnya lorinya kan? Sebab itu adalah jalan ladang getah. Tak ada jalan raya pun kan. Jadi pun dia tak nampak lori pun kat situ. Kemudian Makcik Arifah pun tanyalah dekat pemuda ni, kamu ni nak ke mana? Jadi pemuda ni bagi tahu bahawa dia nak pergi temu dengan kerja, dia cakap kat Makcik Arifah. Lepas tu Makcik Arifah, dia pun terus jalan. Makcik Arifah tengok tau pemuda ni jalan. Bila pemuda ni jalan sampai je dekat hujung sikit, dekat hutan yang ada macam pokok rembia tu, terus pemuda ni hilang daripada pandangan mata Makcik Arifah. Itu kisah Makcik Arifah. Ada lagi satu kisah. Kisah ni dialami oleh penduduk kampung yang sama, dikenali sebagai Makcik Putih. Makcik Putih ni dia ada bendang, tapi bendang dia tak besar sangat, dia kecil. Jadi untuk menampung kehidupan dia, dia mengambil upah lah untuk membersihkan bendang-bendang ataupun sawah padi milik beberapa orang kampung yang membersihkan macam rumput-rumput yang ataupun membersihkan rumput dan juga memotong padi yang telah masak. Zaman dulu lain sikit kan, kita tak ada mesin ke apa ke, jadi menggunakan sepenuhnya tenaga manusia lah. Jadi untuk melakukan proses-proses yang Syafa bagi tahu tadi dekat anda, dia memerlukan satu alatan bendang yang dikenali sebagai keri. Keri ni memang digunakan oleh Makcik Putih ni. Tetapi keri Makcik Putih ni hilang. Dan dia rasa susah hati sebab musim padi dah mula nak masak dan keri dia masih lagi tak jumpa. Satu hari ada seorang wanita tua yang Makcik Putih ni pun tak kenal siapa dia. Makcik perempuan tua ni datang jumpa Makcik Putih, bagi tahu bahawa Makcik Putih pergi ambil keri dekat bumbung dangau bendang Makcik Putih ni. Mula-mula Makcik Putih ni macam tak nak lah kan, sebab dia tak kenal wanita ni, takkan dia nak pergi ambil kan. Jadi dia pun ceritalah dekat jiran dia. Selepas dia cerita dekat jiran dia, dia pun beranikan diri dia, Makcik Putih ni pergilah ambil keri yang dikatakan terselit di bumbung dangau dekat bendang dia. Dia pergi ambil. Apa yang menarik ni ialah keri dia ni lain sikit. Dia lebih memudahkan dan mempercepatkan kerja Makcik Putih ni. Kira memang beberapa kali musim padi ni senanglah kerja Makcik Putih ni buat kerja kan. Satu hari keri yang Makcik Putih ni ambil dekat dangau ni dimain orang cakap anak-anak Makcik Putih ni pergi main keri yang dia ambil tu dan hilang. Lepas hilang, wanita tua yang mula-mula bagi tahu kat Makcik Putih ni yang suruh ambil keri dekat dangau tu datang bagi tahu kat Makcik Putih bahawa keri yang diberi tu tidak akan dijumpai lagi. Itu kisah dia. Dan ada lagi satu kisah di kampung yang sama juga, sepasang suami isteri yang mengerjakan sawah. Biasalah macam Syafa cakap tadi, zaman dulu dia memang sepenuhnya menggunakan tenaga manusia, yang dia tak guna lagi mesin, tak ada lagi mesin. Sepasang suami isteri ni ialah dah daripada pagi mereka ni potong padi. Di tengah hari sikit tu mereka rehat lah. Mereka tengah rehat, tiba-tiba daripada jauh dekat bendang dia mereka berehat di tepi. Kemudian daripada jauh mereka ni nampak ada sekumpulan keluar daripada pokok rembia kat ujung tu, pergi ke padi tempat sawah padi mereka yang agak jauh sikit tu. Nampak macam potong padi tau. Jadi suami isteri ni pun terkejut dah. Bila masa pula ini mungkin tak pernah suami isteri ni tak pernah pun nak mengupah orang untuk potong padi kan. Lepas tu selepas selesai makan, sambil dia makan suami isteri ni makan, suami isteri ni melihatlah gelagat sekumpulan manusia tadi tu, sekumpulan orang tu yang tengah potong padi tu. Kemudian lepas potong-potong, sekumpulan manusia ni pun, sekumpulan orang yang dia nampak daripada jauh ni pun masuk balik ke dalam hutan rembia tu. Jadi lepas selesai makan, suami isteri ni pun pergilah tengok. Tetapi sebelum mereka pergi tengok tu, mereka nampak pokok-pokok padi tu semua dipotong. Tapi bila mereka pergi dekat tempat yang orang-orang pergi yang ramai-ramai tu, tak ada kesan potong pun. Itu adalah beberapa kisah orang Bunian. Sebenarnya kisah orang Bunian ni banyak. Dan
sepanjang Syafa dah lama jadi admin daripada tahun 2013, kisah Orang Bunian ni adalah antara kisah yang diminati oleh penggemar-penggemar kisah-kisah seram ni. Ada juga seorang individu, dia kongsi juga kisah yang mana dia dikatakan masuk ke alam bunian. Tapi dia gambarkan alam bunian ni lain sikit. Lain sikit. Dia cakap dekat alam bunian ni keadaan dia mendung. Cuaca dia mendung macam nak hujan tak hujan. Tetapi tak hujan pun dia cakap. Dan apa yang menarik untuk bagi macam Syafa rasa macam menarik untuk Syafa kongsikan dengan anda. Dia kongsikan ialah bila dia makan buah dekat alam sana, biji ataupun kulit dia buang biji atau kulit tu ke atas tanah, secara automatik pokok buah yang dia makan tu akan tumbuh. Segala apa yang Syafa kongsikan kali ini bukanlah Syafa taksub, tapi sekadar kita sama-sama kongsi minat. Siapa pun antara orang yang suka juga yang dengan kisah-kisah bunian ni. Dan ada seseorang berkongsi dengan Syafa. Dia memberitahu bahawa alam bunian ni mempunyai 4 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri daripada raja dan puteri diraja. Yang kedua terdiri daripada orang alim dan ulama. Yang ketiga terdiri daripada panglima, pembesar, panglima dan juga penghulu. Dan yang keempat adalah rakyat biasa. Itu adalah 4 kelompok orang bunian yang dikongsikan kepada Syafa. Dan ada juga memberitahu bahawa duit orang bunian ni, dia punya kertas ni halus. Itu yang antara perkongsian yang dikongsikan dengan Syafa. Syafa nak kongsikan dengan anda tentang rakan Syafa yang Syafa katakan tadi dia diberikan singgahsana oleh orang bunian yang ditolak tu. Satu hari masa kawan Syafa ni dia nak pergi kerja, dia melalui satu jalan. Jalan ni dia duduk di Negeri Sembilan. Dia tinggal di kawasan kampung. Bila kita kawasan kampung ni mestilah dia ada kawasan-kawasan lapang, kawasan-kawasan yang kiri kanan di hutan. Lebih kurang hari Sabtu pukul 11 pagi, lebih kurang 10.30 11 pagi macam tu, kawan Syafa nak pergi kerja. Dia naik motor. Bila sampai dekat satu kawasan ni, tiba-tiba dia nampak satu barisan kanak-kanak tadika yang bawa bola, macam seolah-olah baru balik budak-budak ni, kanak-kanak ni baru balik daripada sukaneka bermain di padang. Jadi dia pun, kawan Syafa ni tengah bawa motor pun dia berhenti. Bila dia berhenti tu, salah seorang daripada kanak-kanak yang beratur ni tegur dia. Dia tegur, dia cakap, "Akak, tongkat motor akak tu tak angkat." Kira macam stand motor lah kan. Kalau yang rasa macam yang sebut orang putih ni cakap stand motor tak angkat. So betul lah dia cakap. Dia tengok, memang betul dia tak angkat stand motor ni, dia cakap. Kemudian selepas daripada tu, dia sampai office. Bila dia sampai tempat kerja dia pun baru teringat. Dia cakap kawasan tu tak ada tadika pun, tak ada kawasan rumah orang pun, dia cakap. Tapi dari mana datangnya kanak-kanak tadi, dan dah lah hari tu hari Sabtu. Itu yang antara misteri dia. Kawan Syafa ni dia insan yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kelebihan dia iaitu boleh melihat makhluk-makhluk gaib. Dia ada juga ada kisah dia, insya-Allah, yang mana Syafa akan kongsikan kisah dia dengan anda nanti untuk episod-episod Seram Santai yang akan datang. Apa yang Syafa nak beritahu kepada anda, apa yang Syafa kongsikan kali ini adalah sekadar perkongsian. Tak bermaksud Syafa ni taksub, tetapi Syafa memenuhi permintaan kisah-kisah ataupun pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton yang suka dengan kisah-kisah orang bunian. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Sesungguhnya yang buruk itu, yang kekurangan itu datangnya daripada Syafa, hamba Allah yang hina ini. Dan yang baik itu, segala kebaikan itu datangnya daripada Allah. Dan sehingga kita bertemu lagi, Syafa doakan anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan anda diberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.